Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Anda bersama saya Hafizah Munirah Mahrab dalam Buletin UKAS edisi petang 3 Julai 2020. Berita utama, Kerajaan Sarawak kini telah beralih kepada kegiatan ekonomi hiliran yang berteraskan kepada industri gas bagi menarik lebih banyak pelabur luar ke negeri ini. Ketua Menteri Datuk Petinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Haji Openg berkata, atas sebab itu Kerajaan Sarawak membangunkan projek metanol yang kini sedang dibangunkan di Tanjung Kidorong yang berkeluasan 1,000 ekar. Dan kita telah menapasti kawasan ini, iaitu kawasan di Kedorong ini, Tanjung Kedorong, yang mempunyai keluasan lebih kurang 1,000 ekar, menjadi hub kepada industri petrokimia. Dan industri ini sudah tentu dapat mengeluarkan antara lain amonia, hidrogen dan juga metanol derivatif, bermakna yang menggunakan metanol sebagai feedstock dan mengeluarkan produk-produk yang lain, termasuklah seperti glass, float glass, yang sangat mempunyai value yang tinggi. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mengadakan lawatan ke tapak projek metanol Sarawak, Tanjung Kidorong, Bintulu pada Khamis. Dalam sidang media yang sama, Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Zuhari berkata, kawasan Tanjung Kidorong akan dibangunkan oleh Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC bagi menyediakan kemudahan dan sekaligus menarik kedatangan pelabur. Dan kawasan ini akan menjadi what we call a petrochemical hub to be developed and managed by SEDC. Tanah ini adalah tanah SEDC, dan SEDC akan membangunkan the basic infrastructure dalam hub ini, dan seterusnya syarikat-syarikat petrokimia akan menempatkan pengeluarannya di kawasan hub ini dengan utility yang dikehendaki oleh pihak syarikat akan dibekalkan oleh pihak SEDC. Tambahnya, pembukaan hub petrokimia ini juga akan memerlukan di antara 320 hingga 360 orang pekerja dalam bidang teknikal dan lebih 200 peluang pekerjaan teknikal terbuka kepada mereka yang mempunyai pendidikan di peringkat diploma dan ijazah. Laporan selanjutnya, kerja-kerja pembinaan Jambatan Kuala Kemena kini diteruskan selepas terhenti seketika akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan telah siap sebanyak 3.93% setakat Jun 2020. Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak dalam kenyataan media pada Khamis berkata, projek ini merupakan salah satu pakej jaringan jalan pesisir pantai dan jalan utama kedua yang akan memberi manfaat kepada masyarakat di kawasan Bintulu dan sekitarnya. Pada Khamis, Datuk Petinggi Abang Zuhari telah mengadakan tinjauan ke projek pembinaan tersebut untuk melihat progres pembinaannya. Projek ini telah dirasmikan Ketua Menteri pada 22 Julai 2019 dengan kos pembinaannya dibiayai sendiri Kerajaan Sarawak dan telah pun dimulakan pada 3 April 2019 dengan dijangka siap pada April 2023. Laporan berikutnya mengenai kerja-kerja pembinaan Pusat Pemprosesan dan Pengumpulan Produk Pertanian CPPC Lawas yang telah siap sebanyak 83% mengikut jadual baharu projek selepas dikaji semula akibat PKP yang dijangka siap Disember 2020. Menurut Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, semasa ditemui selepas mengadakan lawatan kerja ke projek cadangan Pusat Pengumpulan, Pemprosesan dan Pembuangan CPPC Lawas pada Khamis, beberapa penambahbaikan masih perlu dilakukan bagi memastikan pusat CPPC ini dapat digunakan dengan sempurna. Pusat tersebut berfungsi sebagai pusat pengumpulan produk pertanian tempatan dan hasil laut selain membantu petani dan nelayan memasarkan produk keluaran mereka dengan menyediakan ruang untuk pembukusan dan menggerakkan produk yang dibawa ke pusat berkenaan. Berikut pula dalam usaha negara mencegah penularan wabak COVID-19, pematuhan prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan kerajaan adalah sangat penting dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP ini.
Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Datuk Ahmad Jaul Samiun berkata, beliau amat berpuas hati dan berharap prosedur tersebut diteruskan dan ditambah baik dari semasa ke semasa sekiranya perlu. Katanya semasa ditemui selepas mengadakan lawatan ke Pejabat Daerah Bintulu bagi meninjau sendiri pematuhan SOP pada Khamis. Dalam pada itu, beliau turut mengingatkan kepada setiap penjawat awam negeri supaya menjaga keselamatan dan kebersihan diri serta keutamaan kepada keselesaan pelanggan sepanjang tempoh PKPP. Beralih ke laporan mengenai program suntikan vaksin anti-rabies. Hari pertama program ini adalah tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemilihan PKPP berjalan lancar dengan sebanyak 281 ekor anjing menerima suntikan. Program ini dijalankan Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sarawak DVSS bertempat di Taman Bukit Lima Nature Reserve Sibu pada Khamis. Penolong Pegawai Veteriner Sibu Anthony Janggu ketika ditemui memberitahu pemilik anjing perlu mematuhi SOP yang ditetapkan seperti mengamalkan penjarakan sosial, membersihkan tangan dengan cecair, pembasmi kuman dan memakai pelitup muka. Sekian bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Ikuti berita berikutnya pada edisi malam. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari UKAS channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Salam UKAS.